Hai, nama saya Zhang Jiaxing. Hari ini saya akan berkongsi tentang tajuk tokoh tamadun dan sumbangannya. Tokoh yang saya telah pilih ialah tokoh di tamadun Cina, yaitu Qin Shi Huang. Qin Shi Huang juga disebut Shi Huangdi. Nama pribadi ialah Zhao Zhen atau Ying Zhen. Zhao Zhen dilahir sebagai putera menjadi Raja Negara Qin di barat Laut Cina. Sementara ayahnya disandera di negara Zhao, ibunya adalah bekas gundi seorang saudagar kaya. Dipandu oleh kepentingan keuangan, berjaya memasangkan Zhao Xiang di tahta. Walaupun pada awalnya dia tidak dilantik sebagai pengganti, tradisi yang pernah diterima secara melaut bahawa Zhen sebenarnya adalah anak semula jadi mungkin merupakan penemuan fitnah. Ketika Zhen pada usia 13 tahun, secara resmi naik tahap pada 246, Qin sudah menjadi negara yang paling kuat dan kemungkinannya akan menyatukan seluruh China di bawah pemerintahannya. Negara-negara pusat telah menganggap Qin sebagai negara biadab. Negara-negara pusat telah menganggap Qin sebagai negara biadab, tetapi pada saat itu kedudukannya yang kuat di pinggirannya barat gunungan dengan pusat di provinsi Shaanxi moden. Kemungkinan Qin untuk mengembangkan pemerintahan dan organisasi ketenteraan birokrasi yang kuat sebagai dasar frasa negara totaliti yang dikenakan sebagai legalisme. Sehingga Zhen secara resmi dinyatakan berusia 238 tahun. Pemerintahnya diketuai oleh Liu Burui. Tindakannya pertama Zhen sebagai raja adalah membunuhkan kekasih ibunya yang telah bergabung dengan perbankan dan mengasingkan Liu yang telah terlibat dalam perselingkuhan itu. Keputusan yang memerintah penguasiran semua orang asing yang akan meluncurkan raja dari penasihatnya yang paling kompeten dibatalkan atas dasar lisi yang kemudiannya menjadi Dewan Besar. Menjelang tahun 221, dengan bantuan pengintipan penyumpan yang meluas dan kepentingan menjana yang berbakat yang berkesan, Zhen telah mengisikan satu demi satu bagi 6 negara persaingan yang membentuk China pada masa itu dan menggabungkan negara musuh terakhirnya. Qin pada tahun 221 menandakan kemenangan terakhirnya. Untuk pertama kalinya China bersatu di bawah pemerintahan tinggi Qin. Sebilangan besar maklumat mengenai kehidupan Qin Shi Huang berasal dari dinasti Han pengganti yang menghargai beasiswa Konfusianisme dan dengan itu mempunyai minat untuk meneremakan zaman Qin. Laporan bahawa pada zaman itu lebih jauh lagi, kisah-kisah yang menggambarkan kekerjasamannya yang berlebihan dan fitnah umum terhadap buktanya mesti dilihat berdasar ketidaksenangan yang dirasakan oleh konfirmi yang akhirnya berjaya untuk frasanya legalis pada umumnya.
Tamadun Cina dipercayai bermula abad ke-6. Yang Shang merujuk kepada suatu kawasan perkampungan tradisi di Provinsi Shaanxi, tanah yang subur dan lebar sesuai untuk pertanaman, bertani, memelihara dan membuat tembikar. Berkembang di bahagian tengah dan utara China selama 5,000 tahun. Qin Shi Huang tentu memilih kepribadi yang memikat dan menunjukkan kehendak yang tidak berbelas bagi dalam mencapai tujuan untuk menyatukan dan memperkuatkan kerajaan. Pemerintahannya yang kejam dan idea-idea legasi, dengan sedikit pengecualian historiografi tradisional, kekaisaran Cina telah menganggapkan sebagai penjahat yang unggup, tidak berperik kemanusiaan, tidak berbudayaan, yang tidak takhayul. Namun, sejarawan moden pada umumnya menekankan keterhanan struktur birokrasi dan pentadbiran yang dilembagakan oleh Qin Shi Huang, yang walaupun ditolak secara rasmi tetap menjadi dasar semua dinasti berikutnya di China. Sebaik sahaja Qin Shi Huang, dilahir Qin dan Zhao beralih dari sekutu menjadi musuh. Pada tahun kedua, ketika negara Qin menggempur Siju, negara Zhao berusaha menumbuhkan Siju tetapi dengan bantuan Lu Buwei. Siju meniup pengawal yang menjadi pintu gerbang kota dengan banyak wang dan melarikan diri dari Handan. Di bawah penutup rumah neneknya, Qin Shi Huang dan ibunya terlepas dari pembunuhan itu. 6 tahun kemudian, pada tahun 215 SM, ketika Raja Qin Chao wafat kerajaan naik tahap. Ini adalah Raja Qin Shao Wei Puan Huayang menjadi ratu, dan putera itu adalah Zhi Zu. Pada masa itu, hubungan Qin dan Zhao juga kembali ke keadaan bersahabat sebelumnya, dan Qin Shi Huang dan ibunya dapat kembali ke Qin. Seorang Guanju merida untuk waktu yang sangat singkat. Dia pertama kali melayani ayahnya dan berkampung selama setahun, dan kemudiannya meninggal hanya 3 hari setelah dia secara rasmi mengambilkan tahat. Sumbangan kepada Qin Shi Huang ialah menyatukan 6 negara dan mengakhirkan perpecahan jangka panjang. Dinasti Qin adalah dinasti feudal pertama yang disatukan di negara kita. Ini adalah sumbangan terbesarnya. Menyatukan kata-kata dan bobot dan ukuran, dengan itu meletakkan asas untuk penyatuan budaya dan memastikan konsistensi warisan budaya bangsa Cina. Kirim Jenderal Ming Tian dan yang lain untuk menentangkan Hun dan membinakan tembok bersak untuk memastikan kestabilan di perbatasan. Membarui sistem lama dari berbagai negara dan membuat satu set lengkap sistem pentadbiran yang berkesan, menyediakan modal yang berasal dinastikan kemudian. Memperkukuhkan permusuhan kekuasaan dan menjejak regionalisme hingga tahap tertentu, memastikan bahawa China tidak akan memecahkan lagi selama beratus-ratus tahun setelah penyatuan semula. Tamadun Cina merupakan
Sebuah tamadun beroperasikan agiran atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pembangunan dan perkembangan. Tamadun Cina telah melahirkan perkembangan pelbagai aliran, frasa organisasi politik secara kompleks, serta sistem pentadbiran dan institusi sosial maju. Seawal lebih kurang tahun 200 SM, mereka telah menghasilkan abad-abad yang diikat pada dada. Ciptanya ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. Ia dibawa dari China ke barat antara kurun ke-7 hingga ke-11 dan adalah asas bagi abad kerongkong yang digunakan masa sekarang. Kereta sorong yang banyak merintangi tenaga manusia belak cipta pada kira-kira tahun 200 SM. Ciri-ciri istimewa tamadun Cina titi berat nilai-nilai moral dalam sistem pemerintahan dan budaya masyarakat Cina. Salah satu puncak kestabilan tamadun, kecenderungan menghayati dan melaksanakan nilai-nilai moral, nilai konfusianisme dan buddhisme asas dalam sejak dinasti Wei apabila tentera Mongolia menerima pakai adat istiadat dan kod undang-undang Cina dalam penerbitan mereka. Orang Cina yang memeluk Islam terus mengekalkan nama Cina dan mengekalkan cara makan serta berpakaian. Ajaran Konfusius sangat teliti menyebabkan kebanyakan ajaran diwariskan dan diamalkan sehingga kini. Nilai ini diamalkan dan diteladani orang yang bermoral dan bersikap mulia. Komunikasi merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap tamadun tradisional. Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat mempengaruhi dalam menentukan personaliti dan identiti seorang manusia. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. Dinasti Qing memperkenalkan beberapa perbaharuan seperti timbangan, jisim dan ukuran telah distabilkan secara sebuah jenis tulisan telah digunakan. Sebuah cubaran untuk menghasilkan pemiliki kristikal dan memusnahkan semua kesan dinasti-dinasti dalam lama menunjukkan agama membawa kepada pengabaran buku-buku agama lain seperti agama konfusianisme ketika pemerintahan Qin Shi Huang. Tentera Qing juga moden daripada segi kegunaan senjata, kenderaan dan taktik untuk mengukuhkan kesejahteraan. Kesimpulannya, tamadun Cina merupakan sebuah tamadun berorientasi agiran atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pengembangan dan perkembangan. Tamadun Cina telah melahirkan perkembangan pelbagai aliran frasa, organisasi politik, secara kompleks serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu, ketamadun membukakan ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif yang arah kehidupan yang lebih seksama. Hari ini berkongsi saya hingga di sini. Sekian, terima kasih.